Dalam chapter 1125, kita dapat melihat sekali lagi kemampuan Im Sama. Setelah sebelumnya kita dapat melihat Im Sama telah bertransformasi ke satu bentuk raksasa yang berkemungkinan beliaulah yang membunuh King Nefertari di Cobra dan juga mampu membendung serangan merah-merah Nomi daripada Sabo. Walaupun pada ketika itu Im Sama merubah tubuhnya dan masih lagi dibayangi dengan siluet. Namun di sini kita mengetahui bahawa berkemungkinan Im Sama juga seperti karakter-karakter One Piece yang lain yang turut memiliki kemampuan Devil Fruit. Mungkin juga Im Sama memiliki kemampuan Devil Fruit atau sebaliknya. Dan sebelum ini juga kita dapat melihat Im Sama mengarahkan para Gorosei untuk menghancurkan Lulusia Kingdom, yang berkemungkinan itu bukanlah daripada kemampuannya, dan selamat untuk kita katakan bahawa ia adalah sebuah kemampuan dari teknologi senjata di Ancient Weapon, kerana kita dapat melihat beberapa pembuktian yang mengarah ke situ unless Oda say otherwise. Dari segi pendedahan Mother Flame-nya, pembelotan York dan sebagainya. Dan dalam chapter 1125, sekali lagi kita dapat melihat kemampuan Im Sama. Apabila kita melihat sebelum Saturn musnah menjadi tulang belulang, Saturn seolah-olah mampu berkomunikasi dengan Im Sama melalui telepati, yang juga kita masih belum ketahui menggunakan kemampuan apa. Kerana setakat ini, apa yang kita ketahui adalah Luffy juga mampu melakukan perkara yang sama ketika di Wano, iaitu apabila walaupun sedang tenggelam di dasar lautan setelah dikalahkan oleh Kaido, Luffy telah bertelepati kepada Momo supaya Momo mengobarkan semangat pahlawan yang berpartisipasi di dalam penyerbuan di Onigashima dengan mengatakan bahawa dia akan mengalahkan Kaido. Dan di Egghead kali ini, kita dapat melihat Im Sama bertelepati dengan Saturn, menyatakan kesalahan Saturn dalam melepaskan Luffy dari Egghead. Yes, memang hal ini juga mungkin turut boleh diperbahaskan. Namun di dalam video ini, apa yang ingin disorotkan adalah sebuah teori yang boleh dikatakan sangat viral di TikTok, yang mengatakan Im Sama ini berkemungkinan memiliki satu kuasa juga yang datangnya daripada dongengan Jepun. Jadi untuk mengetahui sepenuhnya teori ini, pastikan korang menonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk tinggalkan like, tanda sokongan anda kepada channel ini, share supaya lebih ramai yang berkunjung ke channel ini, dan subscribe kepada yang belum, dan nyalakan tombol loceng supaya korang mendapatkan notification setiap kali channel ini mengeluarkan video baru. So jom, let's proceed with the content. Ikuzu Yarodomo. T-shirt minimalist Luffy. Yang ni kalau korang sukakan design-design yang santai, yang tak terlalu crowded, nak looks yang easy on the eyes lah kata orang, aku sarankan korang sauk baju ni, sesuai dipakai majlis-majlis casual. Senang cerita, kalau masuk mall tak malulah kata orang pakai ni. Harga dia bawah RM20 je guys. Come on. Ayo guys, serbu Cargas, dapatkan segera. Setiap teori dan analisa membuat kita terpesona. King Miskomato, sang legenda, bawa cerita penuh warna. Dari Nami hingga Sanji, setiap kisah penuh inspirasi. Teori ini mencadangkan bahawa adakah Im Sama juga memiliki sebuah kemampuan yokai seperti Gorosei yang lain, iaitu sebuah kemampuan yokai yang satu ini diberi nama sebagai Neko Mata. Neko Mata yang mana sesuai dengan namanya Neko adalah sejenis yokai kucing yang diterangkan di dalam cerita rakyat di Jepun. Dan Neko Mata ini dikatakan memiliki dua jenis, iaitu yang tinggal di pergunungan dan juga domestik yang telah meningkat usia sehingga tua dan bertransformasi menjadi yokai. Neko Mata juga lazimnya disalah erti sebagai Bakeneko. Neko Mata telah lahir sama seperti kucing-kucing yang lain, namun hanya yang terpaling tua, terpaling besar, terpaling panjang ekornya dan juga terpaling bijak sahaja yang akan menjadi paling dominan dan berkuasa. Apabila Neko Mata bertransformasi menjadi yokai, ekornya akan terbahagi dua bahagian. Dan di dalam siri One Piece, ketika King Nefertari di Cobra menghadap para Gorosei, Im Sama telah hadir mendedahkan segala-gala yang ingin ditanya oleh Cobra. Namun pada masa yang sama juga, ia merupakan hari terakhir Cobra melihat dunia ini kerana Cobra telah dibunuh. Dan apabila babak itu berlaku, kita dapat melihat satu serangan seolah anak panah telah menusuk tubuh Cobra yang membuatkan Cobra mati di tempat kejadian. Kemudian, dalam menghuraikan Neko Mata, monster yokai Jepun ini disifatkan kebiasaannya dilihat berjalan menggunakan kaki belakang mereka dan bercakap menggunakan bahasa manusia. Yokai Neko Mata ini kebiasaannya melihat manusia dengan penuh kehinaan dan menganggap manusia ini sebagai satu bangsa yang hina di sisinya. Neko Mata akan menghasilkan sebuah fireballs dan akan memulakan sebuah kebakaran yang besar dengan membunuh ramai umat manusia.
Namun apa yang kita boleh lihat ketika Sabo masuk campur dalam urusan antara King Cobra dan Gorosei dan Im Sama, Sabo telah melancarkan serangannya ke arah Im Sama. Namun Im Sama dilihat tidak membalas serangan tersebut dengan hasilan api seperti yang disifatkan dirinya sebagai Nekomata. Namun dia telah menelan api Sabo itu, seolah-olah serangan tersebut langsung tidak mendatangkan apa-apa bahaya kepadanya. Namun itu belum melemahkan lagi teori ini, kerana pendedahan setelah ini akan menjadi semakin menggila. Di dalam cerita rakyat Jepun, terdapat juga sebuah informasi berkenaan Nekomata ini yang mengatakan bahawa Nekomata mampu untuk mengawal bangkai ataupun mayat, dan kawalan Nekomata ini terhadap mayat ini sama layaknya seperti puppeteer yang mengawal patungnya dengan menggunakan sebuah kuasa yang digelar sebagai necromantic power. Sekiranya benarlah Im Sama merupakan seekor Nekomata, maka hal ini menjadi sangat cocok dengan apa yang telah kita lihat dalam chapter 1125, kerana kita dapat menyaksikan Satan telah dimusnahkan oleh Im Sama, seolah-olah roh yang ada pada Satan sebelum ini belongs to Im Sama, atau boleh kita katakan roh yang ada pada Satan dipinjamkan oleh Im Sama, dan apabila Im Sama tidak lagi memerlukan Satan, maka dia dapat menariknya kembali dengan cukup mudah. Dan ini mungkin bermaksud Imu telah memberikan kuasa kepada mayat Satan dan memiliki kawalan mutlak terhadapnya. Mungkin sahaja bukan sekadar Satan, bahkan keseluruhan Gorosei yang dilantik sebelum ini. Dan ini juga explain how Im Sama mampu untuk merasakan haki Joy Boy, kerana di dalam chapter 1122 kita dapat melihat apabila Imes menarik simpulan tali yang diberikan oleh Joy Boy kepada Imes sebelum ini, kita dapat melihat sebuah pancaran haus Shokuhaki terdahsyat yang belum kita pernah lihat lagi di dalam siri One Piece ini. Dan melalui serangan mega raksasa haki Joy Boy yang terperam selama ratusan tahun ini, kita dapat melihat kesemua Marine termasuklah mereka yang berada pada tahap Vice Admiral pun tersungkur, dan para Gorosei seolah-olah telah ternetralisasi dari kuasa mereka sehingga terhantar semula ke Merijoa. Dan di sini kita dapat melihat Imu Sama turut terkesan dengan haki Joy Boy itu, dan Imu Sama turut menyebut nama Joy Boy. Dan ini mungkin membuktikan bahawa kuasa Im Sama adalah mengawal mayat-mayat kelima-lima Gorosei ini, dan ini seolah-olah memberikan petunjuk kepada kita bahawa Im Sama terhubung dengan para Gorosei. Dan di dalam chapter 1125, kita dapat melihat seolah-olah Im Sama telah menarik semula kuasanya daripada Satan, kerana kita dapat melihat sebaik saja Im Sama berbuat demikian, Satan telah perlahan-lahan menua dan akhirnya hanya yang tinggal pada Satan adalah tulang belulang. Yang mungkin inilah kondisi asal seorang Satan yang sebenarnya. Nekomata juga turut dilihat menggunakan kemampuan pengaruh luar biasanya untuk mengugut dan memperhambakan manusia. Dan ini kita dapat lihat di Merijoa. Apabila 20 kerajaan dipanggil untuk mendiami Merijoa 800 tahun yang lalu dan menjadi petinggi dunia dan memiliki taraf tertinggi dari kalangan manusia, kita boleh melihat para Celestial Dragon sepertinya membenci dan memandang bangsa manusia seperti sampah dan sangat jijik sehingga mereka tidak rela untuk berkongsi udara yang sama dengan manusia biasa. Dan sebelum ini, kita mengetahui daripada Emporio Ivankov di dalam chapter 1086, mendengari nama Imu, satu nama telah terbit di fikiran Ivankov, iaitu sebuah nama yang juga merupakan salah satu daripada 20 kerajaan yang membentuk kerajaan dunia, iaitu Saint Imu dari dinasti Nerona. Jadi berkemungkinan di sini Imu Sama telah hidup sejak 800 tahun dahulu lagi, dan dia sebenarnya adalah seorang manusia biasa. Namun berkat kemampuan Nekomata ini, dia mampu untuk hidup lebih lama, dan sikapnya yang membencikan manusia berkemungkinan terlahir daripada Devil Fruit Nekomata ini. Kerana di dalam chapter 1044, Saint Shepherd Jupiter menerangkan bahawa kesemua Devil Fruit Zoan memiliki will mereka yang tersendiri. Jadi berkemungkinan kerana terlalu lama Devil Fruit ini berhubung di dalam tubuhnya, sifat Im Sama ini sepertinya telah blend in together dengan sifat Nekomata. Hal ini pula tidak pelik, kerana kita dapat melihat Luffy yang apabila dia memakan Devil Fruit Hito-Hito Nomi model Nika, sifat dan sikapnya dari awal dia memakan Devil Fruit ini, dia dilihat sangat periang. Dan yang terpaling utama, Luffy dilihat serve the purpose of Nika Nomi apabila dia dari dahulu sehingga kini akan mengukirkan senyuman kepada rakyat-rakyat di negara yang telah berjaya dia merdekakan. Dan hal ini mungkin sama dengan Im Sama, kerana kita boleh melihat penghambaan adalah perkara yang telah dinormalisasikan di Merijoa. Dan antara perkara yang menarik yang kita boleh lihat dari informasi Nekomata adalah mereka gemar untuk berada di tempat yang terpaling tinggi. Di sini kita dapat terjemahkan dengan perkara yang tersirat dan tersurat. Perkara tersuratnya adalah Im Sama kini berada di bumi yang terpaling tinggi sekali, iaitu di Red Line.
Mungkin hal ini kerana ramalan 800 tahun dahulu bahawa paras air laut akan menenggelamkan bumi. Ataupun mungkin sahaja itu adalah sifat seekor nekomata. Tapi yang pasti, Im Usama sekarang berada di tempat yang paling tinggi. Dan yang tersiratnya adalah menduduki tempat yang tertinggi di sini bukan sahaja membawa maksud tempat itu secara langsung. Mungkin boleh juga dikaitkan dengan posisi dan kedudukan. Kerana kita dapat melihat, Im Usama berada di posisi tertinggi sekali dalam carta organisasi World Government dan sungguh pun berada pada posisi tertinggi. Namun selama 800 tahun ini, rakyat dunia langsung tidak mengetahui kewujudan Im Usama. Kerana sepatutnya buat seorang yang gila kuasa, sudah pasti dia akan mengisytiharkan kedudukannya dengan begitu sombong dan bongkak. Namun buat Im Usama, sungguh pun selama ini tiada sebarang ancaman yang boleh menggulingkan takhtanya. Namun dia tetap berada di dalam bayangan dan tidak memunculkan dirinya. Hal ini dapat kita lihat berkenaan The Empty Throne. Di dalam chapter 907, The Empty Throne disifatkan sebagai sebuah kerusi yang perlu dikosongkan bagi melestarikan keamanan dan kesamarataan di dalam dunia. Sedangkan kita semua tahu sejauh manakah kemampuan Im Usama ini dalam menghanguskan sesebuah pulau. Contohnya seperti yang kita dapat lihat di God Valley. Dia mampu untuk holocaust seluruh penduduk God Valley dengan hanya menganjurkan sebuah pertandingan The Rabbit Race. Jadi dia berkemampuan untuk menunjukkan bahawa dia adalah raja dunia dan kepada mana-mana kerajaan yang enggan menerima posisinya, dia mampu untuk mengarahkan pahlawan-pahlawannya untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan yang menentang. Jadi di sini juga turut menerangkan bagaimana perkara tersirat ini dapat dikaitkan dengan nekomata yang suka berada di posisi yang tinggi. So guys, apa pendapat korang berkenaan teori ini? Please drop your thought di ruangan komen di bawah. And gang, before I end, sedikit renungan. Kadang-kadang kita berdoa supaya Allah berikan kepada kita kekuatan. Kemudian kita merungut kepada Allah. Setelah Allah hadirkan ujian, sadarlah dari ujian itulah tarbiyah dari Allah untuk datangkan kepada kita kekuatan diri, ketahanan emosi dan kematangan fikiran. Kadang-kadang kita ingat bahawa ujian yang datang itu adalah bukti Allah membenci kita. Sedangkan ujianlah sebenarnya tanda Allah sayangkan kita. Allah hadirkan ujian supaya kita dapat ingat Allah pada ketika itu, supaya semakin kita hampir dengan Allah. Sudah menjadi kelaziman, tatkala kesusahan, barulah manusia itu ingat akan Rabb-nya. Bahkan itulah yang sepatutnya. Jadi apabila ujian itu tiba, raikanlah ia dan yakinlah setelah ujian itu selesai, kita akan memperoleh kekuatan yang baharu, semangat yang baharu dan keyakinan yang baharu. Ada orang Allah berikan kekayaan dan segala kemudahan kepadanya, walaupun dirinya leka dan alpa dengan perintah Allah, supaya dengan kekayaan dan kemudahan itu menjadi istidraj kepadanya. Dan ada orang yang semakin dia taat dan patuh perintah Allah, semakin banyak kesusahan datang dalam dirinya. Namun yakinlah, ianya hanya kerana Allah suka mendengar suara rintihan kita dalam doa aduan kepadanya. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kimis Overflow, kami bangga kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti, kami setia mengikuti.